Resepi nasi lemak halba dan juga sambal kerang. Dengan adanya halba, bau nasi lemak menjadi lebih kuat dan menyelerakan. Sambal kerang ditambah dengan belacan, rasa sambal terus jadi sedap dan unik. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk lebih banyak video menarik daripada Moon and the Kitchen channel. Dalam video ni, Moon akan buat nasi lemak dulu, lepas tu baru buat sambal kerang. Dalam resepi ni, nasi lemak ni Moon guna dalam 2 cawan beras dan cawan tu ikutlah nak besar mana. Moon guna santan kotak jenama karas saiz kecil, lepas tu tuangkan santan tu dekat dalam cawan sehingga separuh kotak. Cawan tu guna cawan yang sama untuk kita kauk beras. Lepas dah tuang, masukkan air sehingga cukup 1 cawan tu. Kacaukan santan dengan air sehingga sebati. Tuangkan santan tu dekat dalam periuk yang ada beras. Dan inilah kelainan nasi lemak ni sebab Moon letak 1 cawan susu low fat dan ditambah dengan 1,5 cawan air biasa. Masukkan 2 inci halia yang dah dipotong kulitnya. Masukkan 1 sudu kecil halba. Harap korang tahu lah halba tu macam mana kan. Kalau nak kurangkan kepada setengah sudu pun okey, sebab kalau banyak sangat halba ni dalam nasi lemak macam potong steam kan. Lepas tu masukkan seikat daun pandan. So ikat kan putus kuat sangat. Lepas tu perasakan dengan separuh sudu kecil garam. Gaulkan supaya sebati bahan-bahan tu dalam nasi lemak. Kiranya sukatan beras 2 cawan, air 3 cawan setengah. And then bolehlah kita teruskan dengan masak nasi lemak ni dalam periuk elektrik. Sekarang Moon beralih nak masak sambal kerang pula. Sediakan dalam 4 genggam kerang yang dah dikopik. Moon beli kerang ni dekat kedai frozen je. Dah siap kupas apa semua, senang sikit kan. Kemudian sediakan cili bawang, belacan dengan asam jawa jenama Adabi. Asam jawa ni memang banyak dah kat supermarket ke, memang kedai runcit pun banyak dah. Potong halia dalam 2 inci, kemudian kupaskan kulitnya. Pernahlah dulu masak, kita halia tak kupas kulit. Lepas tu mak tanya, kenapa saja tak kupas? Okey, kita ambil 1 biji bawang merah dan dikupas kulitnya. Ambil 2 ulas bawang putih pula, sama juga kita kupas kulitnya. Basuh bahan-bahan ni, tak payah potong halus pun. Masukkan sedikit air, lepas ni kita nak blend sampai halus. Dah boleh start masak dah guys. Hidupkan api, tuangkan minyak secukupnya. Tapi minyak memang kena banyak, sebab kalau kita nak buat sambal ke ataupun nak tumis ke apa kan, memang kena minyak tu banyak sikit. Masukkan bahan yang dah dikisar tadi, kemudian tumis sekali dengan 2 senduk cili bawang sehingga pecah minyak. Gaulkan sehingga sebati dulu, kemudian biarkan beberapa minit. Moon tutup masakan ni dengan penutup, sebab kalau kita tak tutup, nanti dia punya minyak tu melompat-lompat kena kat dinding. Lepas 7 minit, buka penutup untuk gaulkan masakan supaya bawah tu tak berkerak. Bila dah pecah minyak, nampak tekstur sambal kita pun dah kembang macam dah lawa macam tu. Masukkan separuh sudu kecil asam jawa. Jangan taruh banyak sangat sebab nanti masam. Mak pun pesan jangan taruh asam tu banyak sangat, nanti masam. Seterusnya masukkan belacan. Belacan tu cubit-cubit dalam besar ibu jari. Pernah dulu buat sambal tumis tapi macam kurang sedap lah kan. Lepas tu Moon tengok dekat resepi Azzy Kitchen, rupanya beliau letak belacan dalam masakan sebab tu sedap. Masukkan 2 sudu gula putih. Nak guna gula karbon pun okey. Tambah air untuk banjirkan masakan. Perasakan dengan sebuk perasa dan garam secukupnya. Akhir sekali kita gagalkan dululah sebelum masukkan kerang. Lepas tu baru masukkan kerang. Kerang tu masak lama sikit sebab dia bukan macam udang. Kalau kita masak lama, udang tu macam kecut kan. Tapi kerang ni dia kena masak lama sikit, sebab kalau kita masak sekejap rasa dia liat. Sambal kerang dah siap. Tuangkan ke dalam pinggan. Kalau rasa sambal tu kurang air ke pekat sangat ke, masukkan lebih sikit air masa masak tu. Nasi lemak pun dah siap dan ni alhamdulillah mak kata sambal hari ni sedap.
Sebelum ni pernah buat juga tapi masin. Tapi tak apalah, kita mencuba. So guys, selamat mencuba.